Hai, Assalamualaikum anak-anak mak. Rindu mak tak? Maaflah, sebab 2 minggu mak tak upload video akibat sibuk dengan kenduri. Kini mak kembali kerana merindui anak-anak mak. Bagi yang baru menonton, selamat datang ke Mak Leha Story. Malam ni mak nak ceritakan sebuah kisah seram tentang Saka. Anda dah sedia? Macam biasa, tutup tingkap, tarik selimut. Let them come. Ayu seorang gadis yang lemah lembut dan kini sedang menuntut di sebuah IPT. Dia disenangi ramai kerana personalitinya. Di college, ketika tahun kedua, Ayu tinggal sebilik bersama 3 orang rakan lain, termasuk Ika. Di kalangan 3 rakannya itu, Ayu dikatakan paling rapat dengan Ika, walaupun berlainan jurusan dan merupakan junior tahun 1. Sebenarnya, Ayu kasihan pada Ika yang tidak ramai kawan dan seolah-olah dipulaukan orang lain. Ika seorang gadis yang pendiam dan banyak menyendiri. Mungkin disebabkan itu juga dia tidak mempunyai ramai kawan di college. Setiap minggu dia akan pulang ke rumah keluarganya yang hanya 1 jam perjalanan dari college. Seringkali Ika mengajak Ayu pulang bersamanya, namun belum berkesempatan. Bukan Ayu tak sudi, tapi ada saja halangan, apatah lagi Ayu aktif di college. Hujung minggu pun biasanya dipenuhi dengan pelbagai aktiviti. Pernah Ayu mengajak Ika turut serta, tapi ditolak. Ika tidak berapa minat dalam aktiviti college kerana sikapnya yang introvert. Sedangkan bagi Ayu, untuk mendapat tempat di college pada semester seterusnya, seseorang pelajar itu haruslah aktif. Pada cuti semester, akhirnya Ayu menerima tawaran Ika untuk pulang bersamanya. Ayu disambut dengan gembira oleh keluarga Ika. Di rumah itu cuma tinggal ayah, ibu, dan nenek Ika. Nenek Ika tidak banyak bercakap. Dia sentiasa senyum dan duduk di kerusinya. Dia seperti berminat sangat dengan Ayu. Mungkin dia jarang berjumpa tetamu. Malam tu mereka makan semeja, tapi neneknya tidak makan sekali. Ayu cuba mempelawa nenek Ika untuk makan bersama, tetapi dia hanya memberi isyarat tangan supaya Ayu makan terlebih dahulu. Ika membawa makanan dan air, lalu diletakkan di sebelah neneknya. Ayu pun makan bersama keluarga Ika. Mereka bertanya macam-macam tentang Ayu. Selepas Ika selesai makan, dia mengutip pinggan dan mangkuk nenek sekali. Dengan wajah tersenyum, nenek mengajak Ayu duduk di sebelahnya. Dia memegang-megang badan Ayu sambil tersenyum. Belum sempat Ayu berbual dengan nenek, Ika memanggil Ayu masuk ke bilik. Ayu lalu bangun meninggalkan nenek. Di bilik, Ayu cuba bertanya Ika tentang neneknya. Namun Ika seolah-olah menukar topik perbualan. Malam itu, Ayu tidak boleh melelapkan mata, seperti ada sesuatu yang menghalangnya dari tidur. Sedangkan Ika di sebelahnya sudah nyenyak tidur.
Ayu terus berpusing ke kiri dan ke kanan, namun matanya tetap sukar terlena. Tiba-tiba, dia terdengar suara memanggil namanya. Ayu, 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 Ayu. Suara itu kedengaran seperti suara Ika, tapi Ika sedang nyenyak di sebelahnya. Dia mula berasa pelik. Dalam masa yang sama, suara itu terus memanggilnya, membuatkan dia ketakutan. Ayu teringat akan pesan ibunya supaya tidak menjawab apabila terdengar suara yang mencurigakan. Lalu dia mengambil bantal dan menutup mukanya. Tetapi terdengar pula suara kerusi malas di luar bilik, seperti sedang terbuai-buai, seolah-olah nenek berada di luar. Tapi fikirnya, mengapa nenek masih berjaga di waktu begini? Jam sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Akhirnya Ayu tertidur dengan sendirinya. Keesokan paginya, dia meminta diri untuk pulang ke college tanpa bertanya Ika tentang kejadian yang dialaminya malam itu. Sejak hari itu, Ayu sering mendengar bisikan di telinganya sehingga membuatkan dia takut. Lebih-lebih lagi ketika hendak tidur. Tambah pelik, Ika juga tidak muncul selepas Ayu tidur di rumahnya. Sebaik saja tamat peperiksaan semester, Ayu pulang ke kampung. Di rumah Ayu masih diganggu dengan bisikan itu. Sehingga pada suatu malam, kerana terlalu tidak tahan dengan bisikan itu, Ayu menguatkan diri untuk tahu kenapa dia diganggu. Apabila namanya dipanggil, dia kuatkan diri untuk menyahut panggilan itu. Ayu. Siapa tu? Apa yang kau nak dari aku? Sebaik saja Ayu menyahut, muncul muka seorang perempuan berupa seperti Nenek Ika. Tapi apa yang lain mengenai lembaga ini? Mukanya pucat dan menyeramkan. Lembaga itu menghampiri Ayu sambil memanggil namanya. Ayu terdiam kaku di katilnya. Dengan perlahan, lembaga itu memeluk kaki Ayu sambil memanggil namanya. Ayu. Walaupun bergetar ketakutan, Ayu cuba menguatkan semangat dan bertanya hajat lembaga itu. Hanya satu perkataan keluar dari mulut lembaga itu. Tuan. Keesokan paginya, Ayu berterus terang dengan mak dan ayahnya tentang apa yang dia alami. Mereka lalu mengambil keputusan untuk membawa Ayu berjumpa dengan seorang ustaz di kampung mereka. Menurut ustaz itu, Ayu sebenarnya cuba dirisik oleh sesuatu untuk dijadikan tuan barunya. Ayu terkejut mendengarkan hal itu. Di fikirannya hanya terfikir Ika. Lain macam ustaz, pegang-pegang anak dara orang ya. Jauh sikit ustaz, kang saka lain pula yang melekat nanti. Menerusi beberapa petunjuk yang diberikan oleh ustaz, Ayu dapat mengagak sesuatu yang berlaku ketika dia di rumah Ika. Selepas diselidik, Ayu mendapat tahu bahawa Ika telah meninggal dunia beberapa hari selepas Ayu datang ke rumahnya kerana menghidap kanser. Dan lebih mengejutkan, rupanya nenek yang dia jumpa di
di rumah Ika itu adalah Saka Ika. Kerana dia tahu jangka hayatnya sudah tidak lama, dia berniat melepaskan Saka tersebut kepada Ayu untuk menjaga sahabatnya. Itulah dia kisah yang dialami oleh Ayu. Alhamdulillah, ustaz muda tu dah berjaya membuang Saka Ika dari tubuh Ayu. Bolehlah ustaz masukkan Saka cinta pula pada Ayu, kan? Okeylah sayang. Masa berjalan begitu cepat. Sampai di sini saja Mak dapat menemani malam korang. Sehingga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.